الحمد لله المستعان نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama tambahkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mulia ini dengan melaksanakan segala perintah ataupun suruhannya serta menjauhkan daripada segala larangan ataupun tegahannya. Mudah-mudahan kita akan dapat dan mudah-mudahan kita akan dapat mempunyai kejayaan melalui rezeki yang halal dan dijauhkan pula daripada rezeki yang haram lagi syubhat. Semoga kita akan campaikan keredaan Allah Ta'ala di dunia ini lagi pula di akhirat nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, saya akan bentangkan sedikit perkara peristiwa di dalam masyarakat umat Islam kita pada zaman ataupun pada yang berhangat-hangat di dalam masyarakat Islam kita ini sekarang, yang terbimbang, yang terguncangkan di atas perbuatan kita. Mana ayat yang saya telah bentangkan tadi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah judi dan juga menunjung nasib itu adalah perkara yang kotor daripada jinjak langkah syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, maka jauhlah kamu, mudah-mudahan kamu akan dapat kejayaan dan kemenangan. Arak, judi itulah memang tetap dengan dalil qat'i daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala tegaskan. Sebenarnya arak sebelum pada nak datangkan ayat ini, arak pun tidak haram lagi. Hanya dilarangkan ketika menghapirkan diri. La taqrabu shalah wa antum sukara. Kalau mabuk boleh tak dikatakan haram pada masa dulu, tetapi umat Islam dimakan, diminumkan arak dan diguna juga sembahyang. Berlaku peristiwa pada Sayyidina Umar bin Khattab dan cacukan dalam baca area, maka lepas itulah arak tu helare selalu dah kata bukanlah boleh minum, tak boleh mabuk ketika sembahyang, tak boleh mabuk, tak boleh mabuk mutlak selalu dah. Innamal khamru wal maisir. Memang ada faedah di dalam arak, tetapi kemudaratan lebih banyak daripada kemanfaatan. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kita kembalikan klik kepada masyarakat kita sekarang ialah ganja dan dangdut. Telah mengesahkan oleh Parlemen Kerajaan Thai dengan terbuka dan menjualkan bebas di segenap tempat rantang-rantang
diri dan betung, dan juga ganja. Ganja dipanggil dengan kata kanca. Kalau yang ijma' dan dalam mazhab Syafi'i kita Allah katakan haram. Sekalipun tidak dalil daripada haram yang qat'i, tapi haram aridi, dengan kita menggunakan menjadi kemudaratan, menjadikan mabuk, menjadikan kaya dan pening, merosakkan akal fikiran dan menjadikan jejaskan pengajian, keluarga, lebih lagi ekonomi. Diri ganja memang tidak ada benda yang najis, tapi dengan selalu tidak ada apa campur dalam ganja pun mabuk. Dan betul apabila nak mabuk kena campur. Ganja tanpa campur mabuk selalu. Apabila campur ganja lah baru tak mabuk. Baiklah pun pada makanan, tapi telah sepakat dan setuju dah Majlis Agama Islam 5 wilayah sempadan Thai menentangkan hal ini kerana membawa kepada rosak. Walaupun pintu telah terbuka dengan secara terbebas, tapi kita selakukan undang-undang Allah seperti Allah dah menghalalkan bagi kerajaan, judi dah dibebaskan. Walau harganya ini setengah daripada negara-negara Melayu kita, baik pun di Malaysia, baik pun di Indonesia, di Brunei, dia haram lagi di segi hukuman adat dan hukum kerajaan, tidak benar lagi. Maka kaji setengah-setengah ahli pengilmuan kata yang membuka akan mengesahkan ganja dan juga daketang untuk membebaskan ini adalah tujuannya mencari keuntungan kepada pihak-pihak yang tertentu, mencari berfaedah. Nilainya 90% ialah kemudaratan dan memusnahkan masyarakat dan anak cucu kita. Oleh itu amatilah, Cina Allah menghancurkan 30 tahun yang lepas negeri Cina kerana diracunkan dengan dadah canu segala tentera dan rakyat, merosakkan ekonomi negeri Cina 30 tahun yang lepas dengan canu, iaitu satu jenis tumbuhan daripada ganja juga, seperti ganja, seperti kentang dan morfin lagi, morfin ataupun canu itulah. Maka awasilah dan jagahilah, menyelidikilah anak dan pemuda-pemuda kita supaya tak melewat, tak terlebat dan diselimuti dengan perkara-perkara yang bebas. Ini satu perkara yang bimbang, baik daripada badan kebajikan pihak Majlis Agama sendiri dan juga terbimbang kepada kanak-kanak kita di sekolah kebangsaan, sekolah pondok, sekolah tadika ataupun tahfiz Quran. Kerana undang-undang kerajaan tidak dapat mengambilkan salah kepada penjual dan pembeli. Maka amatilah, awasilah sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak akan panjang lagi, tapi yang rusing, yang risaunya satu undang yang akan terbuka lagi di perlaman ataupun undangan kerajaan Thai, yaitu cara pernikahan kahwin sejenis. Apabila melepaskan satu undang-undang dapat mengkahwinkan laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, perempuan boleh menikah dengan perempuan dengan ada suratan akad nikah jaminan daripada pihak kerajaan. La haula wala quwwata illa billah. Haram tetap haram, halal tetap haram. Tapi perkara ini hal yang kita dapat tahu dan kita tak akan ikuti. Jaga dan kawalkanlah. Takut-takut, bimbang-bimbang, takut anak kita ni lari tak nak dengar daripada hukum syarak kita, dia menikah sama-sama demo jatah dengan jatah kerana diakui oleh pihak kerajaan edah di lain tempat. Ini satu racun, satu penyakit yang besar. Sebenarnya laki sama laki, perempuan sama perempuan ni Allah Ta'ala mengharamkan mutlak dan telah melikupkan bumi kepada kaum Nabi dulu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sedahlah. Kerana ada 17 orang lebih kurang yang saya bilang dan kajikan juga anak-anak dan cucu-cucu anak pemuda dan pemudi kita di 3 wilayah sempadan Thai. Dia memasukkan anugerah satu ideologi yang barat
yang tidak berkaitan dengan agama. Balik dan klik kepada rumah, minta izin daripada ayah dan mak. Nak jadi agama kafir, nak masuk agama Kristian. Allah Akbar. Minta izin daripada mak, mana-mana agama pun ajar we menjadi molek belaka. Ini satu rancung yang besar pada masyarakat kita. Ada dah dan berlaku dah pada masyarakat kita, minta nak jadi agama besar. Tak ada gapo dia mana-mana agama pun molek belaka. Maka di sinilah mesti kita berikan pengajaran Islam dan juga kita kena bentang dengan dalil-dalil akal kepada mereka ni. Golongan ni dia tak akal dah dengan dalil Quran dan hadis. Golongan ni dia tak dengar dah dengan Quran dalil nakli. Sebab inilah ala ulama-ulama dulu pun menggunakan dalil akal tadi. Kita kena main dengan demoni kerana demoni dia akal penuh dah. Ayat Quran kita tak ada nak guna, hadis kita Nabi, mereka dengan alasan dan falsafah fikiran yang pintar dapat mengatasi demoni. Saya menunjukkan hati kerana anak di 3 wilayah kita ni lah yang klik pada di mengaji di gereja mana tempat klik mari berlampang dada terus terai dengan ibu bapa kata tak saya jadi Islam dah. Telah menimbulkan persoalan Islam ni semua doa kita dah pergi Allah di anak kita sendiri. Maka amati dan awasilah kalau kita tidak berikan agama dan kita mengabai-abaikan, mendiamkan diri, bincanglah di mana saja tempat ini kerana kemurkaan Allah Ta'ala itu akan turun seluruhnya dan nasib kita nak ubah, nak maju di atas kita sendirilah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, maka di saat yang ujung khutbah saya ini saya menggalakkan kita masing-masing menunggungkan kedatangan Raya Aidil Adha. Dengan tak beberapa hari lagi kita akan menemui kemungkinan lebih kurang tepat 9 kadang-kadang atau tepat 10. Tapi semua saat itu keputusan melihatkan anak bulan sekali lagi dan beristirahat daripada pihak majlis pihak yang berkenaan untuk kita mengembalikan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail anaknya. Ini adalah satu ujian, satu percubaan iman Ibrahim dan juga iman Ismail untuk mengorbankan anaknya. Tetapi hanya untuk menguji saja. Apabila Ibrahim sanggup menyembelih dan Ismail diri pun sanggup rela dan taat di dalam mimpi ayah, bukanlah khayalan, itu adalah suruhan dan amanah. Apabila kedua-dua sanggup memikulkan amanah ataupun ujian, cubaan yang sangat besar, Allah Ta'ala menggantikan dengan hibah sebagai menembuskan nyawa Nabi Ismail alaihissalam. Dan katanya, laqad najahta fil ikhtibari ya Ibrahim, engkau sudah najas dan lulus dalam ujian dan percubaan ini wahai Ibrahim. Maka kenderaan lembu, kerbau, kambing, unta atau sebagainya binatang yang sehat, yang gemuk, untuk kita mencari keredaan Allah Ta'ala dan mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya sekali menggalakkanlah sekalipun hukum gerban menjadi hukum sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat digalak, tetapi Nabi SAW tidak pernah meninggal ataupun tak buat langsung. Nabi tak pernah tinggal dengan sunnatun muakkadatun. Nabi gerban tiap-tiap tahun di ladang umur beliau ada. Oleh itu kita menggalakilah, walaupun kita tak boleh buat dengan secara menyeluruhi semua umur, ia jadi sunnatun muakkadatun bagi tiap-tiap orang, dan ia jadi sunnah kafai, sunnah kifayah bagi sebuah umur. Mana-mana siapa saja sebagai umur kita ambil sebahagian, ada orang yang berbeza memadai dah. Itu adalah sunnah kifai. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kuku, bulu, tanduk, kulit, semua anggota yang kita mengedepankan daripada
gerbang kita saling untuk mencari keredaan dan mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala, ialah menjadi saksikan pada kita pada hari bangkit nanti, di hari Aidil Adha dan juga Ayyamut Tasyrik. Nabi SAW kata yang bermaksudnya tidak ada amalan anak Adam yang aku paling suka pada hari raya itu. Ma min amal ibni Adam ahabbu ila Allah yaumin nahri illa min haraqatid dam. Oleh kerana itu berdakwah. Dan juga dengan ayat lain katanya, fasalli li rabbika, maka sembahyanglah bagi engkau Tuhan engkau, wanhar dan berbeh. Maka amalan yang Allah Ta'ala sangat kasih dan Nabi sangat minta ialah mengalirkan darah, bukan dan bertumpah darah, mengalirkan darah korban itu menjadi menyaksikan. Kita tinjaukan pada sejarah yang lama yang dulu, anak Adam alaihi salam yang berlakunya Qabil dengan Habil itu pun Allah Ta'ala merepotkan seluruh gerbang daripada menaten-naten anak dia untuk mencarikan, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah, berjauh-jauhlah daripada perkara yang menjadikan bucau, kaca, hara-hara kepada keluarga kita, masyarakat kita, anak bini kita yang saja bentangkan baik daripada dadah, dan carikanlah sedaya-daya upaya, seboleh-boleh, secekak-cekak untuk menutupi keredaan Allah Ta'ala, mendampingkan diri dan berdoalah Allah Ta'ala memanjangkan usia kita dapat bertakbir, dapat berhari raya Aidil Adha sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.